Hai, salam sejahtera semua. Nama diberi Gerald Jonis. Saya merupakan pelajar Fakulti Bahasa dan Komunikasi Sarjana Muda Pendidikan Kesusastraan Melayu, dan hari ini akan membuat satu pembentangan mengenai perbandingan produk pembiayaan pendidikan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional di satu bank yang saya pilih, yaitu MyBank Berhad. Apa yang kita akan tahu mengenai produk pembiayaan pendidikan ialah produk ini merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada pelajar yang berkelayakan untuk membiayai sepenuhnya atau sebahagian yuran pengajian untuk program ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana di universiti tempatan atau luar negara yang terpilih berdasarkan program dan universiti yang diluluskan oleh bank. Jadi bermaksud tidak semua program atau kos dan juga universiti yang diterima oleh pihak bank. Ada beberapa saja program atau kos dan universiti saja yang diluluskan oleh bank tersebut mengikut kepada penetapan yang mereka lakukan. Terdapat 6 aspek yang akan dibuat pada kedua-dua produk ini, yaitu yang pertama nama produk, tempo pembiayaan, jumlah pembiayaan, margin pembiayaan, pembayaran balik, pembayaran pembiayaan, dan charge bayaran lewat. Aspek pertama ialah dari segi nama produk. Bagi produk pembiayaan pendidikan konvensional, nama produk ialah pembiayaan pendidikan MyBank tidak bercagar, manakala produk pembiayaan pendidikan Islamik pula ialah pembiayaan pelajaran I juga tidak bercagar. Jadi kedua-dua produk ini ialah tidak bercagar persamaannya walaupun nama adalah berbeza, nama produk tersebut. Dari segi tempo pembiayaan, kedua-dua produk ini mempunyai sama tempo, di mana produk pembiayaan pendidikan ini adalah sehingga 15 tahun atau umur 50 tahun pada akhir tempo pinjaman yang mana lebih awal tempo yang ditetapkan kepada si pemohon. Dari segi jumlah pembiayaan pula adalah sama, tetapi berbeza dari segi sama ada atau wujudnya insurans ataupun takaful. Baiklah, di mana produk konvensional ialah minimum pemberian ialah 10,000, manakala maksimum ialah 150,000. Ia tidak termasuklah perlindungan insurans atau takaful, manakala produk pembiayaan pendidikan Islamik minimum juga 10,000 dan maksimum sama juga 150,000. Tapi membezakannya ialah tidak termasuk perlindungan takaful atau insurans. Baik, seterusnya ialah aspek yang keempat, iaitu dari segi margin pembayaran. Sama saja, margin pembayaran kedua produk ini ialah sehingga 105% termasuk insurans. Tapi berbeza pula bagi produk Islamik, iaitu yang tadi ialah takaful, sekarang Islamik pula ialah sehingga 105% termasuk takaful. Bagi pembayaran balik pembiayaan untuk produk pembiayaan pendidikan konvensional, apa yang si peminjam perlu ambil tahu mengenai soal pembayaran ialah bayaran faedah semasa tempoh pengajian dan 6 bulan tambahan selepas tamat pengajiannya, dan bayaran balik iaitu prinsipal dan faedah selepas 6 bulan tamat pengajian atau semasa bekerja yang mana lebih awal mengikut keadaan. Manakala bagi produk pembiayaan pendidikan Islamik terdapat 2 aspek, iaitu pertama bayaran keuntungan dan kedua semasa tempoh penangguhan. Untuk bayaran keuntungan, semasa tempoh pengajian si peminjam adalah dikehendaki untuk membayar angsuran keuntungan pada hari pertama setiap bulan sehingga berakhirnya tempoh pengajian ditambah 6 bulan, iaitu tempoh penangguhan. Aspek kedua pula iaitu selepas tempoh penangguhan. Pembayaran pembiayaan akan bermula sebaik saja pemohon bermula bekerja atau selepas tamatnya tempoh pengajian yang mana terawal selagi mematuhi kontrak pembayaran. Bagi produk pembiayaan konvensional, apa yang dikenakan kepada pemohon sekiranya mengalami pembayaran lewat atau bayar lewat? Charge bayaran lewat
sebanyak 1% PA akan dikenakan ke atas pemohon dan dikenakan juga ke atas jumlah tertunggak mengikut jumlah yang ia dapat dibayar oleh atau tertunggak bayarannya oleh si pemohon dari tarikh keingkaran tertakluk kepada tempoh 7 hari sehingga tarikh penerimaan pembiayaan oleh bank sepenuhnya. Manakala produk pembiayaan Islami pula ada dua aspek. Yang pertama, bayaran tertunggak, dan kedua, apabila matang bayaran tersebut. Bayaran tertunggak itu sekiranya gagal membayar sebarang amount tertunggak dari tarikh kemudahan dikenakan sehinggalah tarikh matang yang telah ditetapkan, charge bayaran lewat. Charge bayaran lewat akan dikenakan sebanyak 1% setahun, akan dikenakan ke atas amount yang tertunggak. Kedua, apabila matang, kadar pasaran kewangan interbank Islam akan dikenakan di atas kegagalan membayar jumlah baki pembiayaan selepas tempoh matang atau sehingga penghakiman yang mana terdahulu. Jadi seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, daripada awal sehingga yang tadi, tidak terdapat banyak perbezaan antara kedua-dua produk pembiayaan pendidikan daripada MyBank ini, kecuali dua yang baru saja saya terangkan tadi, iaitu pertama, pembayaran balik, pembayaran pembiayaan, dan kedua, charge bayaran lewat. Jadi apa yang boleh dapat disimpulkan melalui pembentangan pada hari ini ialah daripada perbandingan yang saya lakukan pada kedua-dua produk pembiayaan pendidikan daripada MyBank ini, secara ringkasnya, perbankan Islam adalah sangat relevan untuk membuat permohonan pembiayaan pendidikan bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi atau ke peringkat universiti. Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional, tetapi apa yang membezakannya antara kedua-dua jenis perbankan ini ialah perbankan Islam adalah berlandaskan kepada syariah berbanding dengan konvensional yang menggunakan tenaga dan akal manusia semata-mata tanpa asas pengurusan yang tetap. Walau bagaimanapun, konsep ini adalah kukuh. Kaedah pengiraan yang digunakan oleh bank adalah amat berbeza walau bagaimanapun itu juga. Jadi hasilnya mungkin tidak merugikan bank atau pengguna disebabkan oleh sekatan dalam prosedur. Jadi untuk memilih antara kedua-dua produk pembiayaan pendidikan yang sangat bersesuaian mengikut kemampuan kita sendiri dari segi struktur kewangan dan juga taraf hidup, kita kena melihat pada aspek cara dan ansuran pembayaran balik kepada bank pada satu masa nanti. Kerana konsep pembayaran seperti ini adalah sama seperti pembayaran balik yang harus dibuat kepada PTPTN atau Perbadanan Tinggi Nasional Berhad selepas tamat pengajian. Jadi akhir sekali, untuk kita sebagai seorang pengguna untuk memilih bank bagi membuat permohonan pembiayaan pendidikan adalah harus untuk kita memilih perbankan secara Islamik, kerana perbankan Islamik ini boleh dapat menjauhkan kita daripada unsur-unsur riba dan perkara-perkara yang haram dan tidak diingini, supaya kehidupan tidak terganggu atau terjejas disebabkan hanya pada aspek keuangan.